Selamat siang dan selamat beraktivitas kepada semua pelajar. Ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Satu channel yang seru membahaskan persoalan matematik secara tajam, tuntas dan terpercaya. Jadi materi pembahasan kita pada hari ini ialah tentang pecotan, iaitu satu subtopik yang terdapat dalam Bab 9 Laju dan Pecotan Matematik Tingkatan 2. Ini adalah satu subtopik yang terakhir dalam chapter Laju dan Pecotan. Baik, apakah itu pecotan? Pecotan ialah kadar perubahan laju. Okey, kita misalkan seperti dalam acara dash 100 meter. Baik, apabila anda meningkatkan laju dalam masa tertentu, itu kita panggil pecotan, iaitu peningkatan kelajuan terhadap masa, itu kita panggil pecotan. Tapi apabila dah tamat saja acara 100 meter itu, anda akan memperlahankan atau mengurangkan kelajuan anda. Jadi pengurangan kelajuan terhadap masa, kita tak panggil pecotan, tapi kita panggil nyah pecotan. Satu pecotan, satu nyah pecotan. Jadi kuantiti yang terlibat biasalah iaitu laju dan masa. Iaitu rumus bagi pecotan ialah perubahan laju bagi masa. Perubahan laju tu maksudnya laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan masa. Dan unit untuk laju kita tahu kalau nak guna kilometer dengan jam iaitu kilometer per jam. Bahagikan masa jam. Itu yang unit dia dapat kilometer per jam per jam. Kalau nak gunakan meter dengan saat, ini meter per saat. Yang bawah saat. Itu yang dia dapat meter per saat per saat. Itu unit bagi pecotan. Baik, untuk pemahaman lebih lanjut lagi, kita lihat contoh satu. Okey, sekarang kita nak terangkan apa maksud pecotan dan nyah pecotan. Baik, contohnya untuk soalan A, sebuah kereta bergerak dengan pecotan 5 meter per saat per saat. Yang ini kita baca, MS tolak 2 ni kita baca 5 meter per saat lagi. Jadi apakah maksud pecotan 5 meter per saat per saat? Okey, 5 meter per saat tu maksudnya dalam masa 1 saat, laju berubah kepada 5 meter sesaat. Itu maksud dia. Okey, jadi maksud dia dalam masa, untuk soalan A, dalam masa 1 saat, laju bertambah. Kenapa bertambah? Sebab dia kata ialah pecotan. Laju bertambah sebanyak 5 meter sesaat. Ini unit laju. Dalam masa 1 saat, laju bertambah sebanyak 5 meter sesaat. Itu maksud pecotan. Yang soalan B kita tengok. Sebuah trailer mendaki bukit. Biasalah kalau mendaki bukit, lajunya berkurangan. Jadi sebuah trailer mendaki bukit dengan nyah pecotan 3 km per jam. Jadi maksudnya sebab digunakan unit jam, yang atas saat, yang bawah jam, maksudnya dalam masa 1 jam dia punya laju berkurang sebanyak Kenapa berkurang? Sebab nyah pecotan sebanyak 3 km per jam. Ini laju. Itu yang dimaksudkan pecotan dengan nyah pecotan. Baik, kita lihat contoh 2. Sekarang untuk contoh 2 ni kita akan belajar mencari pecotan dengan menggunakan rumus perubahan laju bagi masa, iaitu laju akhir tolak laju awal bagi masa. Kita tengok contoh 2. Sebuah bot. Sebuah bot bergerak pada laju, mula-mula laju dia 12 meter sesaat. Mencapai laju 30 meter sesaat dalam masa 5 saat. Berapakah pecotan? Jadi pecotan yang kita boleh gunakan simbol dia sebagai A, pecotan ialah laju akhir. Laju akhir tolak laju awal. Laju akhir dia ialah 30.
Kita tolakkan dengan laju awal 12. Kemudian kita bahagikan masa dia dalam masa 5 saat. Okey, jadi 30 tolak 12, kita bagi 5, kita boleh direct guna kalkulator. Okey, 30 tolak 12 sama dengan bahagikan dengan 5. Maka kita dapat jawapan 3.6 sebab dia guna meter dengan saat. Jadi pecotan unitnya meter per saat iaitu S negatif 2. Senang saja. Ingat, rumus dia laju akhir tolak laju awal bagikan dengan masa. Okey. Kita lihat contoh yang seterusnya. Okey. Contoh 2. Seorang pemandu memperlahankan kenderaannya daripada 82 km sejam kepada 40 km sejam. Jadi ini bukan pecotan. Ini kita panggil nyah pecotan. Tapi unit dia masih sama. Iaitu kalau dia sekarang ni digunakan kilometer per jam. Jadi unit bagi nyah pecotan ialah kilometer per jam. Iaitu masih sama. Dalam masa 6 minit. Jadi kita nak cari A dia iaitu nyah pecotan dia. Laju akhir 40. Okey. Tolakkan laju awal 82 bahagikan dengan masa dalam masa 6 minit. Okey. Tetapi kena ingat sekarang ni 6 minit ni kita kena tukar sebab yang atas laju awal laju akhir ni digunakan jam. Jadi minit kena tukar kepada jam. Tak ada masalah lah. Sebab apa dia? 1 jam ialah 60 minit. Jadi kalau 6 minit maksudnya 6 bahagi 60 darab 1 iaitu 6 bahagi 60 darab 1. 6 dengan 60 ni kita boleh kecilkan lagi iaitu 6 kali 1 6 kali 10. Jadi 1/10 jam. Jadi yang atas ni kita tulis 40 tolak 82 bahagi 1/10. Okey. Jadi jawapan dia kita terus guna kalkulator. 40 tolak 82 mesti dapat jawapannya negatif. Tolak 82 sama dengan okey, kita bahagikan dengan kurungan 1/10. Okey, kita akan dapat negatif 420. Kenapa negatif? Sebab nyah pecotan. Negatif 420 unit bagi pecotan atau nyah pecotan ialah sama. Kilometer per jam iaitu kilometer J negatif 2. Ini kita panggil nyah pecotan. Yang ini pecotan, ini nyah pecotan sebab dia memperlahankan kenderaannya. Nyah pecotan. Dan jawapan mesti negatif. Kalau pecotan dia meningkatkan kelajuannya, jawapan dia mesti positif. Baik, contoh yang terakhir, contoh 4. Kita lihat contoh 4. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Maksudnya laju awal dia pegun. Pegun tu maksudnya suatu objek yang tidak bergerak. Okey. Biasalah kalau kita bawa motosikal, mestilah kita bermula dengan laju kosong. Itu kita panggil pegun, iaitu laju dia kosong dan memecut sehingga mencapai laju 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Okey, unit sama tak payah tukar sebab ini meter saat. Jadi ini masa pun saat. Jadi berapakah pecotan dia? Maka pecotan, simbol bagi pecotan ialah A. Okey, laju akhir okey 20 meter per saat. 20 tolak laju awal dia pegun. Bila laju awal satu objek dalam keadaan pegun, maka laju dia ialah kosong. Bahagikan 5. Jadi 20 bagi 5 ialah 4. Maka unit MS tolak 2. Okey. Jadi kesimpulannya pelajar, pecotan ialah kadar perubahan laju. Okey, kalau satu kenderaan tu meningkatkan kelajuannya dalam masa tertentu, kita panggil pecotan. Tapi kalau dia mengurangkan kelajuan, okey, dalam masa tertentu, kita panggil nyah pecotan. Okey. Nyah pecotan ni kalau kita kira mesti dapat negatif. Okey. Dan rumus bagi pecotan ialah laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan masa. Baik. Itu saja kita punya PDPC hari ini. Semoga kalian faham dan kalau kalian rasakan
Cikgu punya video ini bermanfaat, boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Dan untuk video seterusnya, kita akan membahaskan tentang masalah yang melibatkan pecutan. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.